Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, soal ini akan tentang satu tokoh dalam bidang pendidikan iaitu berkenaan dengan Henry Fayol. Kumpulan kami terdiri daripada saudara Zulkifli, saudara Muhammad Rosli, saya, Muhammad Musafwan dan juga saudara Syafiq Salmi. Henry Fayol. Henry Fayol dia lahir pada tahun 1841 dan meninggal dunia pada tahun 1925. Merupakan seorang jurutera perlombongan yang berasal daripada Perancis yang teori pengurusan saintifik yang dikenali sebagai Fayolisme. Fayolisme ni dia adalah asas pada gaya pengurusan moden dalam syarikat dan organisasi. Maksudnya setiap syarikat dan organisasi yang ada di dunia ni banyak yang guna model pengurusan daripada Henry Fayol. Sumbangan Henry Fayol ni dia banyak, terlalu banyak dalam bidang pendidikan dan sangat bervariasi, terutamanya dalam bidang pentadbiran. Antara sumbangan dia adalah precursor Fayolisme, teori pengurusan yang memberi kepada mendefinisikan struktur yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai kecekapan dan juga melancarkan pentadbiran organisasi juga. Kebanyakan teori-teori yang Henry Fayol ni buat adalah untuk melancarkan pentadbiran pengurusan sebuah organisasi dengan cekap dan juga lancar. Seterusnya saya serah kepada saudara Syafiq Salmi untuk menerangkan sedikit tentang latar belakang Henry Fayol. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syafiq Shazmi. Okey, di sini saya ingin buat pembentangan sikit tentang biografi Henry Fayol. Okey, Henry Fayol ni dia dilahirkan pada 29 Julai 1841 di Konstantinopel di Istanbul, iaitu juga dikenali sebagai Istanbul pada masa kini. Okey, kajian pertamanya dilakukan di Liceo di Lyon yang terletak di Perancis. Okey, selepas itu dia memasuki sekolah menengah kebahasaan yang terletak di Saint-Étienne dan pada usia seawal 19 tahun dia lulus sebagai seorang jurutera di Ranjau. Okey, untuk next slide. Okey, untuk dia punya dalam bidang pengurusan dalam jurutera. Okey, first dia pada tahun 1860. Fayol dia menyertai Commentary for Chamber Company, iaitu company konsortium asal Perancis. Okey, di sana beliau bertanggungjawab untuk pengekstrakan arang batu serta proses yang berkaitan dengan peluburan besi. Okey, The Commentary for Chamber Company menjadi syarikat yang Fayol mendedikasikan seluruh kehidupannya. Okey, 6 tahun pertama di syarikat ini dia bekerja sebagai jurutera. Okay, salah satu tugas yang paling maju adalah untuk mewujudkan alternatif yang berguna dan selamat kepada kebakaran bawah tanah yang pernah berlaku di dalam Lombok semasa dia menjadi jurutera. Okey, kemudian next slide saya serahkan kepada Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan membuat pembentangan berkenaan dengan tindakan pengurusan. Okey, pada tahun 1866, Fayol menjadi pengurus lombong syarikat dan pada tahun 1872 dia menjadi pengarah satu set lombong. Maksudnya dia jadi
ketua kira satu lombong tu dia pegang terus ya. Okay. Fakta penting mengenai perkembangan fire dalam Kementerian Fort Canberra Company adalah bahawa ia mempunyai pengaruh yang besar untuk mengekalkan kedudukan syarikat apabila ia dilakukan secara ekonomi. Okay, next slide. Okay, untuk proses pentadbiran mengikut fire, okay, komersial yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan produk yang dihasilkan oleh syarikat. Teknik yang merujuk kepada keupayaan tertentu di mana syarikat mengeluarkan perkhidmatan dan produk mereka. Okay, untuk accountant, termasuklah bidang statistik kos, kunci kira-kira, inventory, rekod penting dan lain-lain untuk syarikat. Okay, keselamatan, termasuk perlindungan yang dikaitkan dengan kaki tangan industri dan penubuhannya, tindakan diambil kira untuk mencegah atau mengawal kebakaran, banjir, kecurian dan situasi lain. Selain itu, okay, kewangan, berbanding dengan pengurusan ekonomi yang mesti dijalankan untuk menjamin bahawa syarikat akan mempunyai keuntungan. Untuk pentadbiran pula, yang mana di mana fungsi sebelumnya akan diawasi, ini adalah aspek yang difokuskan oleh Henry Fayol dan yang paling maju. Okay, untuk next slide, saya akan serahkan kepada Encik Zuhelmi untuk proses pentadbiran. Ya, Assalamualaikum dan terima kasih kepada Encik Rusdi. Saya Zuhelmi akan menyambung untuk menerangkan di slide ini. Yang melihat pada proses pentadbiran mengikut FIRE, terdapat 5 langkah yang difikirkan perlu oleh FIRE untuk mematuhi proses pentadbiran yang mencukupi. Pertama, iaitu plan dan rancang. Proses pentadbiran dibentangkan dalam peringkat ini supaya aktiviti dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Perkara yang paling penting untuk dilakukan pada fasa proses ini adalah untuk membina asas yang kuat. Kemudian proses yang kedua adalah pengurusan. Pada fasa ini, matlamatnya adalah untuk menggunakan sumber yang ada dengan cara yang paling berkesan yang boleh dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah pengarah, di mana aktiviti pengarah juga dikaitkan dengan motivasi pekerja, membangunkan saluran komunikasi yang lebih berkesan dan memastikan penggunaannya dikekalkan dengan cara yang memberi manfaat kepada pekerja dan akhirnya kepada perniagaan. Yang keempat adalah kawalan. Pejabat pengendali berada dalam senarai tempat untuk diperiksa untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Yang terakhir adalah meramal. Ini adalah fasa kritikal dalam proses pentadbiran syarikat. Sekiranya organisasi mempunyai visi masa depan, ia mungkin menjangkakan masa depan dan bersedia untuknya. Next. Sumbangan utama. Dan melihat sumbangannya dari segi pengetua sekolah. Selain daripada status Frederick Taylor sebagai bapa pentadbiran moden, karya Henry Fayol menambah banyak warisan sezamannya. Dari segi fungsi pentadbiran sumbangannya, Henry Fayol juga membuat sumbangan dengan menentukan 5 aspek asas tugas dan tanggungjawab pentadbiran dalam sebuah organisasi. Dari segi prinsip pentadbiran, sumbangan Fayol yang paling diiktiraf adalah definisi 14 prinsip pentadbiran yang menjadi bahan mentah untuk pembangunan teori pengurusan abad ke-20. Dari segi fungsi atau aktiviti asas syarikat, kita lihat kumpulan definisi ketiga yang diperkenalkan oleh Fayol dikenal luas dalam bidang pentadbiran dan merupakan salah satu sumbangan mereka yang paling penting kepada teori organisasi, iaitu Pryor dan Tarija 2010. Dan sumbangan yang terakhir adalah normalkan cara pentadbiran dijalankan dan bagaimana ia diajar. Sumbangan teori Fayol serta usahanya untuk memformalkan dan mendidik pentadbiran telah diiktiraf oleh beberapa ahli akademik dan pengamal sama, iaitu Parker dan Rickson 2011. Sekian saja untuk pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.